Hai guys, bertemu lagi kita dalam video di YouTube channel Mawi TV. Hari tu aku dah buat satu review tentang pengalaman 4 tahun memandu Honda City generasi ke-6 ataupun generasi ke-4 di Malaysia. Kereta ni adalah kereta versi 2016. Jadi hari ni aku nak akan buat review atau tour lah terus pemandangan, spesifikasi kereta ni. Dan apa yang menarik, apa yang tak menarik. Jadi sebelum aku mulakan, aku harap korang dapat subscribe dulu YouTube channel ni dan tekan butang like. Nanti aku akan sambung dengan review penuh tentang Honda City generasi ke-6 tahun 2016. Jumpa sebentar lagi. Guys, ini adalah kereta yang aku review hari tu. Pengalaman 4 tahun memandu kereta ni. Plat wilayah. Aku beli pada 2016. Pada masa tu sebenarnya aku nak cari warna biru, tapi disebabkan warna biru dah ditamatkan dia punya pengeluaran, dia dah ganti dengan red ruby ni lah. Jadi kita akan bincang sikit apa spesifikasi. Kita akan mulakan dengan bahagian luaran lah. Ini kita dah 360. Ni bahagian luaran dia. Bahagian depan sebabkan ini adalah spek S, jadi dia akan mendapat grill yang berwarna chrome silver lah. Dia bukan chrome yang betul-betul chrome, tapi dia macam sedikit gelap. Tapi sebenarnya ada orang mengatakan ianya lebih cantik. Kita tengok di bahagian lampu. Lampunya semua halogen. Kemudian tiada fog lamp. Kamera memang tak ada lah sebab ni S-Spec pada masa tu. Kemudian bahagian depan ni. Kalau pemilik kereta Honda City akan ada masalah dekat ni lah, wiper tu. Punya punat tu akan siap hilang lah. Jadi beli-beli tu gam siap-siap sebab akan hilang lah. Kita tengok ke bahagian tepi. Dia dibekalkan dengan rim 15 inci tapi dia bukan sport rim. Ini aku dah tukar. Dia bagi rim besi lah sebelum ni. Kemudian dah ada brake disc depan tapi belakang drum. Dia ada indikator signal light kat sini, sebabnya dekat sini tak ada. Jadi kat body lah, bagi yang ada kat tepi ni, dekat body ni dia tak ada. Ni bahagian tepi. Bahagian atas. Bahagian atas tak seperti yang lain. Spek S ni akan dapat antena sejengkal ni lah. Dia tak dapat shark fin. Kemudiannya ini guna sistem twirl di dalam. Ini bahagian belakang. Bahagian belakang ada lampu two-piece kat sini. Semuanya halogen ni, tak silap aku lah. Kemudian ada groom, dah ada tulisan City kat situ. Ada 2 sensor undur. Kat depan tak ada sensor dan dikuasakan oleh enjin iVTEC. Ada tulisan iVTEC lah kat situ. Yang lain-lain tak ada. Jom kita tengok bahagian enjin bay dia. Ni dia punya enjin bay. Dikuasakan oleh enjin 1.5 liter iVTEC dengan kuasa 120 PS atau 118 horsepower. Top speed dia declare boleh pergi 190 km sejam, dan daripada 0 hingga 100 boleh dicapai dalam masa 10.5 saat. Dan semua tu aku tak pernah test lah. Kalau kat sini aku dah tukar bateri dia. Dulu Honda ada panggil recall untuk pemilik Honda City ni. Sebab sebelum ni masa first keluar 2014, Honda bagi engine cell crank. Kemudian untuk yang aku punya kereta ni, aku beli 2016, jadi dia dah bagi sel basah. Jadi sel crank tu semua dia recall, suruh tukar kepada sel crank lah. Sel crank tu semua di recall untuk ditukar dengan sel basah, sebab dia katakan cepat habis bateri dia tu
Okey, dan dia punya bay ni besar tapi dia dapat bateri yang kecil. Okey, jadi penjimatan minyaknya agak ketara lah kereta ni. Okey, dia declare sampai 18, okey, 18, hampir 18 kilometer per liter lah. Okey, jadi ini dia punya engine bay. Tak silap aku 145 Newton meter torque dia punya ni Okey, kita tengok bahagian boot. Okey, ni bahagian boot. Okey, bahagian boot ni adalah 535 liter tak silap aku, dan ianya masih lebih besar daripada Honda City yang baru ni. Okey, dia masih luas lah. Okey, tray ni aku beli sendiri dekat Shopee, tapi yang ni Honda bagi. Okey, boot ni sangat besar lah. Aku sangat puas hati kalau balik kampung. Memang muat lah untuk barang-barang. Okey, jom kita tengok bahagian dalam. Okey, bahagian dalam. Tu bapak aku tengah ni angkat tanah. Okey, bahagian dalam. Okey, kat sini kita tengok ada bahagian untuk letak barang. Okey, dia ada satu je auto up and down. Okey, kemudiannya dia punya lock kat sini bagus, bukan kat tengah. Okey, kemudian kat sini ada cup holder dan ini boleh letak file. Okey, ini speaker ni rasanya tak fungsi sebab kereta ni hanya dibekalkan dengan 4 speaker saja. Okey, di sini okey, semuanya manual. Twill naik turun, ini depan belakang, dan ini untuk bonnet. Okey, ini dia punya tayar punya ni lah kot, pressure Okey, kat sini ada minyak tu kadang-kadang susah nak buka, kena 2-3 kali pump baru jadi. Okey, kat depan tu adalah enjin punya button lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, kita masuk. Okey, untuk Honda City ni dia dah dibekalkan dengan Econ mode untuk semua spek Okey, kemudian kat sini ada untuk adjust set mirror ni. Okey, kemudiannya ada ini adjust Econ punya ni, nak tutup nak buka. Okey, ini solid serius keras. Okey, yang ini kalau siapa yang tak tahu, dia adalah, tak silap aku, alam. Okey, alam. Okey, dia masih okey. Yang ini kalau kau tengok dia menggunakan kunci lagi. Ini salah satunya, ataupun spek S dan juga S Plus menggunakan kunci tak gunakan keyless. Okey, ini adalah panel meter untuk spek S dan S Plus. Okey, ini yang menyedihkan sekali sebab dia tak sama dengan apa yang diperolehi oleh spek-spek lain seperti EV Okey, tengok ini dia ada signal. Aku suka sebab dia ada one touch. Okey, 3 detik one touch. Okey, tapi dia tak boleh kontrol lampu semua tak ada ni, kosong 2 slot ni. Okey, kemudian ini wiper. Okey, wiper biasalah, tak ada ni. Okey, kemudian dekat sini ada okey, ni head unit dia bagi yang ni Alpine ni. Okey, sedih ada lubang-lubang ni. Okey, kalau yang spek S Plus tak silap aku dia penuh, tutup terus. Yang ni aftermarket punya ni kot rasanya. Dan ini pun kalau yang lain dia bagi piano black, yang ni dia bagi kasar-kasar ni lah. Okey, dan hampir ke semua ni lah. Okey, semuanya plastik keras. Okey, kecuali kat sini dia bagi soft touch, iaitu fabric lah. Okey. Okey, steering ni aku suka sebab dia steering yang baru, bukan steering yang lama. Okey, yang macam BRV. Okey, dia ambil daripada Honda Civic FB tak silap aku. Sorry, Honda Civic FD kan. Okey, jadi yang ni dah baru, cuma tak ada apa-apa button lah kat sini. Kosong. Okey. Kemudian dekat odometer ni tengok ada apa je. Okey, dia ada trip 1, trip 2 tak silap aku. Okey, dia ada okey, odometer, kemudian trip 1 trip saja, average. Okay, kalau kau tengok kat situ 16.9 yang aku gunakan sehingga 2,800 km dah. Okay, total aku dah guna adalah 11,000 112,000. Okay, 100 berapa tu jumlah ada, 112,000 dah aku dah guna. Okay, kalau ikutkan sebenarnya dah tempoh dah tarikh untuk servis ni, tapi sebabkan PKP aku hold lah. Okay, ni cermin ni sebenarnya aku baru tukar, hari tu crack, jadi aku baru tukar insurans. Aku buat guna Alliance.
Okey, hari tu aku silap sebab aku cover 900, tapi sebenarnya kebanyakan kedai tak nak ambil, tapi aku kena top up lah. Okey, aku dah tambah cam recorder ni. Okey, jadi selamatlah sikit. Okey, aircon kereta ni sangat sejuk. Kalau sebab dia dibekalkan oleh 2 kipas lah, jadi dia sangat sejuk. Okey, kemudian dekat sini aircon ni semua manual, sangat sejuk, tak ada yang canggih-canggih lah, semuanya manual. Okey, ada satu zone je pun. Okey, di bawah tu adalah tempat cup holder, ada 2. Okey, transmisi. Okey, transmisi ni adalah transmisi CVT. Okey, 7 kecepatan. Okey, jadi pada aku CVT dia sangat bagus, aku suka. Okey, sangat selesa, sangat smooth. Okey, di tengah ni kemudiannya ada handbrake. Okey, masih guna handbrake pada zaman tu. Okey, kemudian aku tambah ni lah, perehat tangan ni sebenarnya dia kosong je ni, macam tu. Dalam tu ada cup holder. Okey, sebab kalau varian selain S dan S Plus, belakang ni ada aircon vent. Okey, tapi sebabkan ini adalah basic, jadi dia tak sediakan armrest sekalipun, dan aircon vent belakang ni pun tak ada sedia. Okey, fabric yang digunakan adalah fabric hitam, tapi aku suka fabric ni. Okey, dan dia tak nampak kotor. Kemudian walaupun kotor sebenarnya tak nampak kotor dan licin lah. Aku tak suka yang macam Persona tu, yang sangkut-sangkut tu kan. Tu aku tak suka. Okey, kat sana pun sama juga. Dia punya ni sama dengan sebelah sini. Okey, kita tengok dia punya glove box. Okey, glove box dia tak ada apa-apa ni, jatuh lah. Okey, penuh tu barang-barang aku yang penuh lah tu. Alright, jom kita pergi bahagian belakang. Okey, boleh? Okey, kalau dekat atas ni, okey, atas ni aku memang sengaja tinggalkan plastik ni. Dah berapa tahun ni memang tak buka-buka. Okey, ada cermin tapi tak ada lampu sebelah sini. Okey, tapi dia bagi dua-dua ni ada cermin. Okey, sorry. Nampak aku tak pernah duduk sebelah sini, jadi aku tak tahu pun sebelah sini tak ada cermin. Okey, kemudian ada lampu. Lampu ni masih lagi guna mentol. Okey, jom kita tengok bahagian belakang apa yang ada. Okey, bahagian belakang, okey, ada satu tempat letak barang, kemudian ada satu tempat cup holder. Okey, kapet ni aku beli. Okey, kemudian kat belakang ni ada 3 perehat kepala. Okey, sangat bantulah, dan tak nampak murah lah kalau dia bagi 3 ni. Tapi ni baru aku perasan material dia berbeza dengan material ni. Dia sama dengan ni. Ni sama dengan ni. Ni sama. Okey, ni dengan ni sama. Okey, kemudian ada Isofix 2. Okey, ada 2 Isofix. Okey. Kemudian ini pandangan belakang dia. Okey, yang ni aku sedih sikit sebab benda ni murah je kot. Kenapa korang tak nak bagi kocek poket, bukannya mahal pun. Okey, ni ada tempat poket dia. Okey, yang ni aku tambah lah, dia punya penyangkut tu. Alright. Kemudian lagi satu yang sedih juga, dia tak boleh lipat kerusi belakang ni. Okey, kerusi belakang ni tak boleh lipat. Okey, dia memang fix. Okey, jadi kat belakang atas tu ada tempat lampu, tempat pemegang. Okey, itu sajalah. Alright. Okey, jadi itu saja ulasan aku tentang Honda City generasi ke-6. Okey, ini adalah spek tahun 2016. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa like dan subscribe.